Pemakanan yang sihat sangat penting bagi pengidap diabetes sebagai sebahagian daripada penjagaan diri diabetes mereka. Pelan penggantian makanan MRP dapat diterapkan sebagai sebahagian daripada program penjagaan diabetes dan berat badan. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan dalam program Hello Doktor. Harapnya anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, sudah pun menjalani kehidupan seharian anda dengan sempurna, tidak tertekan, dalam keadaan tenang insya-Allah, dan pastinya jalani kehidupan anda dengan sempurna. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan topik pada hari ini, ingin kami di Hello Doktor ingatkan kepada diri anda dan juga diri kami sendiri untuk sentiasa patuh kepada SOP, kerana kalau kita lihat statistik terkini COVID-19 pada hari ini, seperti yang dapat anda lihat di paparan skrin, jumlah kes baru COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,105 kes baharu. Kalau kita lihat kebelakangan ini, kes semakin meningkat. Dan Selangor dengan jumlah populasi yang tinggi mencatatkan angka positif yang tertinggi, iaitu sebanyak 4,682 kes hanya di Selangor. Baiklah, kami kongsikan kepada anda bukan untuk memberi anda tekanan, tetapi untuk sama-sama kita tidak putus asa untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jika anda merupakan seorang kontak rapat ataupun bergejala, lakukan langkah yang sepatutnya. Baiklah, hari ini di Hello Doktor, kita akan bawakan satu topik yang pastinya sama-sama kita dapat manfaatkan, terutamanya di kala pandemik COVID-19 ini menular bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kalau kita lihat COVID-19 ni sudah pun ada di Malaysia lebih daripada setahun dan pastinya menjejaskan beberapa sektor ekonomi, sektor pendidikan antaranya, dan pastinya memberi tekanan kepada kebanyakan daripada kita yang kehilangan kerja ataupun kurang pendapatannya. Bukan sahaja golongan dewasa tetapi kanak-kanak juga pastinya terjejas ekoran pandemik COVID-19 ini dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang mengehadkan pergerakan yang biasanya mudah saja untuk kita pergi bekerja, beriadah, anak-anak pun mudah saja untuk keluar dan berjalan-jalan, tetapi kini terhad. Dan topik kita pada hari ini harapnya sama-sama dapat membantu kita mengurangkan tekanan ataupun menangani tekanan dengan lebih baik. Baiklah, untuk kita teruskan membincangkan topik kita pada hari ini, ingin saya perkenalkan tetamu kita yang pertama, iaitu Dr. Muhammad Hanif Abdullah, iaitu Penyelaras Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial MHPSS Hospital Selayang. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Doktor, sebelum kita sama-sama bincangkan, jom kita sama-sama saksikan laporan berkaitan topik kita pada hari ini, kesihatan mental. Seorang wanita hampir mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Realiti dihadapinya antara kisah benar dan menjadi sebahagian daripada kes kemurungan direkodkan Hospital Kuala Lumpur yang mengalami peningkatan 20% sejak tahun lalu. Ketika dunia dilanda pandemik, situasi begini dibimbangi semakin kerap berlaku. Golongan yang terkesan berasa putus asa untuk meneruskan kehidupan, lalu mendorong mereka untuk membahayakan nyawa sendiri serta insan di sekeliling mereka. 18 Jun lalu, seorang wanita terjun dari tingkat 32 sebuah kondominium akibat tertekan setelah diberhentikan kerja dan dihalau dari rumah sewanya. Di Seremban Negeri Sembilan pula, seorang suami dikatakan alami tekanan perasaan mengurung isteri dan dua anaknya pada 22 Jun 2021. Keadaan yang berlaku kira-kira jam 8.15 malam itu melibatkan lelaki berusia 31 tahun yang kehilangan pekerjaan sebagai jurujual kereta sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac tahun lalu. 23 Jun lalu pula, video seorang lelaki yang maut selepas jatuh dari tingkat 10 pangsapurinya tular di media sosial. Mangsa dikatakan kemurungan selepas perniagaannya alami kerugian. Beberapa pihak mula menyuarakan kebimbangan dan mahukan isu kesihatan mental diberi lebih tumpuan.
Namun, tumpuan bukan sahaja daripada pihak kerajaan atau organisasi bukan kerajaan semata-mata. Malah, masyarakat juga perlu bersama-sama berganding bahu membantu menyelesaikan isu ini. Itu dia laporan yang disediakan sebagai pengenalan topik kita pada hari ini. Kalau boleh kita nak elak daripada keadaan lebih buruk berlaku. Baiklah, kita bersama dengan Dr. Muhammad Hanif Abdullah yang sama-sama akan menerangkan lebih lanjut mengenai kesihatan mental ini. Baiklah, Dr. Hanif, sebagai permulaannya, kalau boleh Doktor kongsikan kepada penonton-penonton kita mungkin jenis-jenis masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia pada ketika ini, Doktor. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Hawa atas pengenalan sebentar tadi. Terima kasih pihak Hello Doktor yang telah menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama mengupas satu isu yang cukup penting, iaitu masalah kesihatan mental. Baiklah, untuk menjawab persoalan itu sebentar tadi, dari aspek kesihatan mental itu sebenarnya mungkin lebih menarik untuk kita lihat apakah yang didefinisikan sebagai kesihatan mental itu sendiri. Kesihatan mental itu sendiri mengikut daripada Badan Kesihatan Sedunia ataupun WHO adalah satu tahap kesejahteraan di mana seseorang individu itu mengetahui kemampuan diri sendiri dan pada waktu yang sama dia dapat mengatasi tekanan-tekanan hidupnya secara normal dan kemudian dapat bekerja dan secara produktif dan kemudian memberi impak kepada masyarakat secara umumnya. So itu adalah definisi daripada kesihatan mental itu sendiri. Dari segi jenis-jenis kesihatan mental ini ada pelbagai, Hawa. Kita ada daripada aspek, dia adalah satu spektrum, bagaimana kita boleh ungkapkan daripada kesihatan mental yang positif dan juga kesihatan mental, penyakit mental itu sendiri. Sebagai contoh, penyakit adalah anxiety disorder, di mana anxiety itu merupakan satu payung. Di bawah anxiety itu ada banyak lagi penyakit-penyakit di bawahnya seperti panic disorder, general anxiety disorder, obsessive compulsive disorder. Apatah lagi di satu ekstrim yang lain adalah penyakit dari segi aspek kemurungan ataupun depresi itu sendiri. Selain itu juga ada juga penyakit-penyakit kesihatan mental yang berat seperti skizofrenia, bipolar dan sebagainya. Baik. Doktor, sejak kebelakangan ni kita banyak juga dengar istilah ataupun perkataan burnout. Mungkin ramai dalam kalangan mereka yang terpaksa bekerja lebih ataupun fikir bagaimana untuk menjana pendapatan di kala pandemik ini. Kalau boleh Doktor kongsikan kepada penonton-penonton kita apa sebenarnya itu burnout dan juga simptom-simptom seseorang itu sebenarnya burnout, Doktor. Baik, ini istilah yang agak popular sekarang ni, Hawa. So saya cuba gambarkan dengan satu situasi. So Encik Ali merupakan seorang pekerja di sebuah kilang. Mungkin pada waktu biasa Encik Ali pulang daripada kerja pada pukul 5 petang. Kebelakangan ini Encik Ali mula pulang daripada kerja pada pukul 10 malam kerana akibat daripada pandemik, majikannya menghantar pulang beberapa pekerja asing ke negara masing-masing. Bermaksud dia adalah peningkatan dari segi durasi waktu bekerja itu dan kemudiannya beban kerja Encik Ali juga meningkat. Apabila dia pulang ke rumah, Encik Ali mula menengking isterinya, mula menengking kepada anak-anaknya dan cepat terasa melihat berlaku perubahan emosi di situ. Kemudiannya di tempat kerja pula, dia mula melakukan kesalahan dan kesilapan di tempat kerja. Dia tidak dapat memberi fokus yang baik di tempat kerja sehingga dimarahi oleh pihak majikannya. Dan inilah daripada situasi Encik Ali ini, itulah yang kita gambarkan sebagai satu situasi burnout, Hawa. Yang mana burnout adalah salah satu keletihan fizikal dan juga kelesuan daripada aspek minda dan juga emosi yang berlaku terhadap seseorang individu apabila terpaksa menghadapi satu kerja yang mencabar, pekerjaan yang mencabar dalam satu durasi waktu yang panjang. Dan akibat daripada perkara itu berlaku pelbagai perubahan dari aspek emosi, dari aspek kognitif dan juga aspek tingkah laku seseorang itu. Sekiranya burnout ini tidak diatasi dengan cepat, dia boleh membawa kepada penyakit kemurungan ataupun penyakit anxiety itu sendiri. Baik, selepas ini kita akan tanyakan kepada doktor bagaimana untuk mengatasi burnout ataupun masalah kesihatan mental yang lain. Baik doktor, nampaknya kita ada perkongsian di Facebook Hello Doktor. Ayah kita lihat kongsian oleh rakan kita, Rashid Amzari. Saya rasa ramai yang stres sekarang ni, lagi-lagi dah lama kena duduk rumah je. Tambah stres bila tengok kes tinggi. Walaupun saya boleh kerja dari rumah tapi rasa macam dah tepu. Takut tinggalkan kesan pada kesihatan mental juga.
Baik doktor, pastinya ini dirasai ramai, tambah-tambah pula informasi mudah saja untuk kita nak dapat di telefon kita. Mudah saja, beberapa saat saja sentiasa diupdate berita-berita terkini. Adakah perlu kurang masanya di media sosial, doktor? Ini soalan yang cukup bagus. Ya. Saya lihat mungkin salah satu perkara seperti kita diet Hawa. Kita Ya. ada diet. Saya juga selalu katakan kepada orang-orang yang berada di sekitar saya, mungkin kita perlu lakukan attention diet. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan attention diet ini, kita mempunyai hari dan waktu tertentu pada pukul berapa je kita nak tengok berita dan pada sumber mana je yang kita nak tengok. Seperti Hawa tahu juga, kita ada banyak social media sekarang ni. Ya. Dari segi TikTok lah, Facebook lah, YouTube lah dan pelbagai social media. Ini belum lagi WhatsApp group. Kita ada WhatsApp group kerja, kita ada WhatsApp group taman, WhatsApp group surau dan sebagainya. So pelbagai informasi yang masuk pada waktu ini menyebabkan satu keadaan yang kita panggil sebagai overload information. Yang mana ini secara tidak langsung dapat memberi kesan kepada kesihatan mental kerana dia dapat menyebabkan kita berasa lebih anxious. So penting untuk kita melakukan attention diet. Pilihlah satu sumber, pilihlah satu waktu, pilihlah satu hari. Contohnya pukul 5, itulah sumbernya, itulah tempatnya untuk kita mengetahui berita-berita terbaru berkaitan dengan pandemik ini. Baik, semakin rancak perkongsian daripada Dr. Hanif ya. Okey, baiklah kepada anda semua penonton Hello Doktor, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Hello Doktor. Kita nak berehat dulu seketika. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Nasir. Okey, menurut saya masalah kesihatan mental di Malaysia agak membimbangkan sejak akhir-akhir ini sebab kita sedia maklum yang rakyat Malaysia memang kena berkurung di rumah. Jadi ia akan melibatkan banyak aspek, khususnya kewangan, lepas tu makanan, aktiviti-aktiviti ria dari luar. Jadi mungkin aspek-aspek ini yang mengakibatkan ramai orang mula depresi dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh buat, ini antara salah satu cara untuk kita mengekang penularan COVID-19. Okay? Saya tahu ini adalah satu benda yang agak sukar sebab terlalu lama sangat. Tapi setidak-tidaknya ia baik untuk mengekang. Jadi kita buatlah aktiviti-aktiviti dari rumah bersama keluarga, khususnya macam ke, buat game ke, jogging ke dan sebagainya. Harap-harap keadaan ini akan kembali normal dan harap seluruh rakyat Malaysia pun akan terus kuat untuk melawan masalah ini, insyaAllah. Moral support paling penting, kan? Kita sama-sama, kita kena bantu kita antara satu sama lain. Mungkin ada pihak ini yang tidak berkemampuan sangat ataupun pihak ini, jadi sama-sama membantu dalam orang kata masa pandemik ni, insyaAllah. Okay? Itu dia perkongsian daripada pelakon Syafiq Nasir. Sama-sama kita bersemangat untuk gembirakan diri kita dan juga insan di sekeliling kita. Baiklah, hari ini topik yang kita bincangkan adalah kesihatan mental. Jika anda mempunyai apa-apa perkongsian ataupun soalan yang ingin dikongsikan bersama kami di Hello Doktor, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3 dan anda boleh komen di ruangan yang diberikan. InsyaAllah jika ada masa dan kesempatan akan kami kongsikan kepada tetamu-tetamu selepas ini. Baiklah, masih bersama kita di Hello Doktor, Dr. Hanif. Hello, Doktor. Ya, saya. Okay, Doktor, kalau kita lihat PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ni pastinya bukan saja memberi kesan dekat kita, golongan dewasa, tetapi juga kanak-kanak yang biasanya sebelum ini mudah saja untuk pergi ke pusat membeli belah, mudah saja untuk pergi ke taman, berjumpa dengan kawan-kawan. Tetapi bagaimana sebenarnya PKP ini juga memberi kesan emosi kepada kanak-kanak tanpa kita sedar? Baik. Sangat benar Hawa, apabila kita melihat daripada aspek pandemik ini, semua orang terkesan setiap level, daripada atas ke bawah, daripada muda ke tua, daripada lelaki ke perempuan, apatah lagi golongan-golongan vulnerable seperti kanak-kanak dan juga orang tua.
seperti yang Hawa katakan sebentar tadi, perkembangan kanak-kanak ini sangat penting daripada aspek persekitaran, aspek fizikal dan sebagainya, dan juga aspek sosial. Jika kita lihat sebelum ini, sebelum pandemik ini, kanak-kanak dapat berinteraksi antara satu sama lain, dan proses interaksi ini cukup penting dalam perkembangan emosional dan juga sosial kanak-kanak itu. Sebagai contoh, mereka bermain bersama-sama, dan apabila mereka bertelingkah, mungkin akan minta maaf, dan proses mereka memohon maaf dan membuat kawan kembali itu merupakan satu proses yang cukup penting, yang mana pada musim pandemik ini perkara itu tidak berlaku. Ini apalagi kalau di rumah itu cuma ada satu orang anak dengan ibu bapa sahaja, dan lebih teruk lagi kalau kita tinggal di apartmen ke apa ke, kita hanya menghadap muka antara satu sama lain. So message yang ingin kita bawa kat sini, so apa yang boleh kita lakukan sebagai ibu bapa dalam keadaan ini? Dalam pertama, yang mungkin yang paling penting adalah, dan satu lagi Hawa, sebelum saya masuk ke situ adalah kita sendiri pun tidak pernah merasa seperti ini Hawa. Masa kita kecil dulu, kita tidak pernah ada online assessment, kita tidak pernah ada PDPR secara seperti ini dan sebagainya. Tetapi ini adalah salah satu challenge, dan bagaimana kita untuk membantu anak-anak kita ni. So satu benda yang kita boleh lakukan ialah dari segi aspek pemberian waktu dan juga komunikasi yang berkesan kepada anak-anak. Bila saya sebutkan waktu ini, bukan waktu hanya untuk melihat homework mereka, tetapi memberi waktu untuk mereka menceritakan pengalaman mereka, menceritakan emosi mereka, a safe space for them to talk to us, supaya bonding antara ayah dan ibu itu berlaku dengan anak tersebut. Dan sekiranya kanak-kanak itu mempunyai masalah kerisauan dan sebagainya, mereka dapat meluahkan kepada ayah dan ibu tadi, sebentar tadi itu. Selain daripada itu juga, apa yang kita boleh lakukan ialah kita tidak tahu pandemik ini berapa lama lagi Hawa. Hari itu kita sempat buka sekolah sebentar, lepas tu kita masuk balik kerana kes pandemik ini sukar untuk kita tahu bagaimana dia punya, yalah sekarang ni ada mutasi baru ada Delta dan sebagainya. So apa yang kita boleh gunakan pada waktu ini adalah untuk menggunakan waktu terluang ini untuk mempelajari aspek psikologi daripada kanak-kanak itu sendiri. Dengan pengetahuan aspek psikologi pada kanak-kanak itu secara tidak langsung, dia dapat membantu kita untuk memahami perubahan-perubahan yang berlaku pada kanak-kanak, sehingga kita lebih faham apa yang boleh kita lakukan untuk membantu kanak-kanak ini. Satu lagi ialah aspek modeling, di mana kanak-kanak ni dia mempelajari, dia berkembang dengan melihat orang dewasa melakukan sesuatu hal. Mungkin 2 hari lepas Hawa, saya sempat buat kerja kat rumah tu dengan anak saya berumur 3 tahun je. So bila saya dah habis buat kerja tu, saya crumple paper tu, saya nak buang tu, saya balinglah dekat tong sampah. Dan tak sampai 2 saat lepas tu, anak saya buat benda yang sama. Dia pun crumple dan dia baling kat situ. Dia so tiru. Dia memang yes. So kita lihat aspek modeling tu sangat penting, dan di situ apa yang boleh kita lakukan adalah kita juga apabila keluar rumah, kita pakai mask, kita ajak anak kita untuk bercuci tangan dan sebagainya, dan mereka akan ikut perkara-perkara tersebut itulah. So penting untuk kita maximize dan mengetahui aspek psikologi kanak-kanak itu supaya kita dapat membantu mereka pada waktu pandemik ini. Baik. Sebelum kita teruskan, Doktor, ayo kita lihat perkongsian daripada rakan kita mengenai topik kita pada hari ini. Bagi pendapat Naim, isu berkenaan dengan kesihatan mental yang amat penting dan amat wajar untuk dibahaskan, oleh kerana sekarang kita ramai yang terkesan dan tertekan kerana pandemik yang melanda Malaysia sekarang ni. Ramai orang kehilangan kerja, yang diberhentikan kerja serta-merta, yang mempunyai suicidal thoughts, and also kita tahu kadar pengangguran pun tinggi, kadar orang membunuh diri juga semakin menaik. Itu juga bukan satu benda yang membanggakan, and Naim rasa tambah-tambah lagi di social media, kita we have to make sure untuk berikan komen yang baik-baik, sebab kita tak pernah tahu macam mana sesuatu perkataan itu mampu mengubah emosi seseorang kan. And Naim pun pernah kena juga kecaman dan sebagainya, and sometimes saya rasa enough is enough, especially bila orang memberi kecaman terhadap golongan pekerja seni yang mungkin bertindak untuk mengecam mereka oleh kerana mereka rasa pekerja seni ni tahan maki, kebal dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena treat semua orang sama sahaja. Semua orang manusia dan semua orang punya hati. So be careful with whatever yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti bila orang tu dah meletup, barulah kita rasa macam nak gelabah semua kan. So we have to take care of each other, jaga mental health, and also please make sure reach out to your friends, families yang berdekatan. Beri sokongan emosi, bukan tambah lagi beban mereka, insyaAllah.
Itu dia perkongsian daripada Naim Daniel. Gunakan media sosial dengan sebaiknya. Jaga diri kita, jaga insan-insan di sekeliling kita. Baik Dr. Hanif, kita ada seorang pemanggil, Afif dari Melaka. Ada soalan yang nak diajukan kepada doktor. Hello Afif. Hello doktor. Assalamualaikum Dr. Hawa dengan doktor. Ya Afif. Saya nak tanya soalan mengenai macam masalah mental lah. Ya. Dia macam ni, macam kan kalau macam kes PKP kan, macam-macam kena fikir lah. Kadang macam-macam kena fikir lah. Macam-macam apa tu, baru lepas belajar, baru lepas college. Lepas tu nak jadi kerja lagi. Lepas tu mula-mula stres lagi. Dah habis stres tu, cari kerja lagi. Dah habis cari kerja lagi, mula-mula stres. Cari kerja tak ada. Duit tak ada. Nak cari barang, nak cari apa tu, nak cari pekerjaan pun tak ada. Habis belajar pun, cari pekerjaan pun tak ada. Sampai kita mula kemurungan. Betul tak doktor semua? Hello? Okey Afif. Ya Afif. Ya. Soalannya Afif? Nak tanya, apa cara untuk mengelakkan kemurungan disebabkan kehilangan kerja? Okey. Baik, terima kasih Afif atas soalan dan semoga urusan dipermudahkan ya. Baik, Dr. Hanif, kalau boleh terus doktor jawablah soalan yang diberikan oleh Afif tu. Baik, terima kasih Afif kerana melakukan sharing dan bertanya soalan sebentar tadi. So kalau kita lihat daripada keadaan Afif tadi tu, keadaan dia mencari duit, bekerja dan tidak mendapat kerja ya. Dan adalah betul lah pada waktu sekarang ini sukar untuk kita mencari kerja juga Hawa kerana kebanyakan tempat juga bukan saja tidak offer kerja tapi mereka melakukan retrenchment ya. Dan saya sering juga petik bagaimana kita melakukan sesuatu hal itu penting bukan saja apa yang kita lakukan tetapi bagaimana kita melakukan. Sekiranya kita perlu melakukan retrenchment tapi cara kita melakukan itu, apakah sokongan yang kita berikan kepada staf-staf kita itu adalah cukup penting So pada Afif tadi, apa yang boleh kita lakukan ialah mengambil waktu sebentar dulu untuk menstabilkan emosi, dan cara yang boleh dilakukan ialah melihat kembali keadaan untuk melakukan self-care method di mana self-care ini cukup penting kerana apabila keadaan kesihatan mental dan fizikal kita tidak optimum, selalunya kita tidak dapat berfikir secara baik, kita tidak dapat membuat keputusan dengan baik. So paling penting adalah walaupun ada perkara yang tidak dapat kita ubah dalam hidup ni contohnya perkara yang boleh diubah dan perkara yang tidak boleh diubah. Dan apabila perkara ini kita letakkan di atas meja ataupun di buku dan kita tulis di kertas, perkara pertama yang kita lakukan adalah kita harus melihat apakah terdapat solution terhadap masalah ini atau tidak. Dalam hal ini kita boleh menggunakan teknik, kita panggil dia teknik ideal bermaksud IDEL, kita mencari identify the problem. Dalam masalah inilah pencarian kerja. Lepas tu kita define the problem tu dan evaluate the options yang available. Apa saja option yang available sekarang ni? Apa yang boleh kita cari? Apakah job street, apakah email, apakah menggunakan LinkedIn dan sebagainya. Kemudian kita evaluate setiap option tu apa pro, apa con dia. Lepas tu kita mengambil satu langkah untuk melakukan IDE, kita mengambil langkah untuk melakukan atau menghantar resume dan sebagainya, dan selepas itu L, kita learn balik apakah apa yang teknik yang kita lakukan itu berkesan ataupun tidak. Tetapi sebelum kita melakukan hal itu, penting untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Macam mana caranya? Pertama, pastikan tidur yang cukup, rehat yang cukup, makan makanan yang seimbang dan bersenam. Empat perkara ini kita nampak simple tetapi contohnya apabila kita bersenam, dia akan mengeluarkan hormon yang dinamakan endorfin yang akan membantu dari segi aspek kesihatan mental kita sendiri. Selain itu, keep in touch, social connection itu sangat penting. Apakah lagi kita masyarakat timur di mana social connectedness. Sebab bila pandemik ini berlaku Hawa, kita hilang the normal coping mechanism sebab kita selalu keluar makan bersama, kita pergi surau dan bersembayang, tapi kadang-kadang bila perkara ini tidak lagi berlaku, kita hilang that coping mechanism tu. So sangat penting walaupun perkara ini berlaku untuk kita keep in touch antara satu sama lain, kerana secara tidak langsung kita dapat menjaga diri kita dan juga kawan kita. Apabila kita melakukan perkara-perkara ini secara tidak langsung, dia akan membantu daripada aspek kesihatan mental kita sendiri, dan kemudiannya lah baru kita pergi dan melakukan perkara seterusnya, apakah kita mencari kerja dan sebagainya.
Ya, baik. Terima kasih doktor. Dan pastinya ramai yang merasai apa yang Afif kongsikan sebentar tadi. Tetapi apa yang boleh kami kongsikan kepada anda, kekal tenang, jangan bertindak terburu-buru, kekal tenang dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Baiklah, selepas ini kita akan bincangkan rawatan dan penyelesaian masalah terhadap kesihatan mental. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Itu dia perkongsian mengenai talian kasih. Jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan topik pada hari ini, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun anda boleh komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Baiklah, selain daripada Dr. Hanif, kita juga bersama seorang lagi tetamu iaitu Dr. Rusdi Egani, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Hello Dr. Rusni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor kerana bersama kita di Hello Doktor pada petang ni doktor. Ya, sama-sama. Baik doktor, seringkali kita dengar mengenai talian kasih ini tetapi mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya fungsi talian kasih ini ataupun bantuan yang diberikan terutamanya di kala pandemik ini, doktor. Terima kasih Awa dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara-saudari pendengar, penonton Hello Doktor. Apa khabar semuanya ya? Secara umumnya kan Awa, talian kasih ni talian bebas tol. Dia biasanya talian ni dia beroperasi 24 jam dan setiap hari. Maksudnya setahun lah dia tak ada cuti ya. Yeah. Jadi talian kasih ni dia jadi perantaraan antara orang awam dengan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. Itu secara umumnya lah. Jadi biasanya talian kasih ni biasanya dia menjadi saluran pertanyaan bagi permohonan-permohonan maupun aduan-aduan lah daripada berkaitan dengan isu-isu masyarakat. Jadi fokus utama talian kasih ni sebenarnya dia terarah kepada kumpulan sasar KPWKM itu sendiri seperti ibu tunggal, orang kurang upaya, warga emas, mangsa bencana, orang miskin dan sebagainya lah kan. Ya. Jadi biasanya antara isu-isu yang diterima oleh talian kasih ni berkaitan dengan kekerasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak, isu pengabaian ataupun bantuan kebajikan, khidmat telekaunseling dan juga masalah sosial remaja. Jadi kalau ada gelandangan, peminta sedekah semua dia akan boleh menghubungi talian kasih. Ya, baik. Dr. Rusni, kalau dilihat statistik yang dikongsikan tadi, talian pada tahun lalu beberapa bulan sahaja lebih 160,000 jumlah panggilannya. Jadi berdasarkan pengalaman Dr. Rusni sendiri, kebanyakan panggilan terutamanya di kala pandemik ini disebabkan apa? Apa antara aduan ataupun masalah yang dikongsikan kepada doktor? Kalau kita tengok kan dari aspek talian kasih ya, saya bercakap tentang saya selaku kaunselor talian kasih. Ya. Jadi aduan yang diberi ni pelbagai daripada kes pelajar yang buntu berdepan dengan PDPR-nya, kemudian tu konflik dengan ibu bapa, harapan dan sebagainya, juga kes kekerasan rumah tangga, masalah kemurungan yang sebagaimana Dr. Hanif katakan tadi kan, depressionnya, kemurungannya, anxiety, paniknya ataupun disebabkan oleh stres tentang kehilangan pekerjaan, kemudian tu krisis yang konflik dengan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi kalau tengok kan dia pelbagai daripada kes yang biasa sampailah kes yang serius. Dia bergantung kepada keadaan pemanggil itu sendiri. Baik. Tadi Dr. Rusni ada Ya. Ya. Apa dia?
Tadi Dr. Rusni pun ada kongsikan banyak juga masalah berkaitan dengan keluarga, anak-anak yang tertekan dengan ibu bapa. Jadi saya nak tanyakan kepada Dr. Hanif, rata-rata ibu bapa yang tertekan ini kadang-kadang mereka tak sembunyi tekanan mereka, stres mereka sama ada berkaitan dengan kerja, kewangan dan sebagainya. Tetapi apa yang seharusnya ibu bapa ataupun pasangan suami isteri ini lakukan supaya tidak memberi kesan negatif kepada anak-anak mereka? Biar mereka tertekan tapi jangan beri kesan pada anak-anak. Baik. Untuk menjawab persoalan ini Hawa, mungkin saya ingin bawakan analogi kita di dalam pesawat. Kalau kita pesawat pun lama dah kita tak naik Okey, tak apa. Kalau kita insya-Allah tak lama lagi kita doakan sama-sama. So di dalam pesawat apabila berlaku turbulence yang tinggi, kita dengar pramugara dengan pramugari akan mengatakan sekiranya oksigen mask isu turun, pertama haruslah diletakkan pada ibu dan bapa terlebih dahulu sebelum meletakkan pada anak-anak. Analogi yang sama itu ingin saya gunakan dalam konteks perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana pentingnya ibu dan bapa itu menjaga kesihatan mental mereka terlebih dahulu. Kerana tanpa mereka menjaga kesihatan mentalnya, impaknya itu akan terkena kepada anak-anak yang berada di dalam rumah tersebut. Dan aspek kesihatan mental ini kita harus ambil berat kerana kadang-kadang kita sentiasa react to situation bermaksud kita bertindak balas secara langsung terhadap situasi tanpa melakukan satu refleksi. So penting untuk kita pergi balik dan lihat balik apakah cara yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan kesihatan mental kita. Antaranya again kita pergi pada benda yang sangat basic iaitu self care. So self care ni benda yang paling penting ialah kita pastikan kita mendapat tidur yang cukup, makan makanan yang seimbang, senaman yang kita lakukan, dan selain daripada itu ialah social connectedness. Kita juga connect dengan orang-orang lain yang berada di sekitar kita dengan cara walaupun mungkin kita tidak boleh berjumpa secara berdepan hadapan, kita boleh menggunakan social media dan sebagainya. Apa yang kita lakukan tadi itu secara tidak langsung akan membantu dari segi aspek kesihatan mental kita. Satu lagi yang benda yang kita boleh buat adalah kita harus improve our sense of control. Hawa, kerana dalam waktu pandemik ini banyak sangat benda yang uncertain. Kita tidak tahu virus ini sampai bila, kita tidak tahu SOP terbaru. So hidup kita ni rasa macam tidak ada kontrol. Itu so yang apa banyak yang kita boleh lakukan? Ya, betul. So dekat rumah tu kita cuba letakkan satu rutin pukul berapa kita bangun, pukul berapa kita makan supaya kita ada sense of predictability. Sebab human being ni dia function the best bila things are certain. Bila things are not certain, dia akan tend to fumble. So kita buat satu sense of routine dekat rumah. Tidak perlu terlalu mengikut tetapi kita buat secara fleksibel. Kita start dengan satu dan kemudian momentum itu akan membawa kita supaya kita dapat develop this sense of control supaya kita akan rasa lebih tenang. Supaya nampaklah kehidupan harian tu ada tujuan, ada purpose-nya. Bukan saja kepada ibu bapa, ke anak-anak pun kita boleh lakukan rutin mereka Baik, Dr. Hanif. Betul, dan komunikasi komunikasi yang baik antara suami dan isteri juga sangat penting kerana apabila komunikasi yang efektif dan baik berlaku antara mereka berdua ini secara tidak langsung anak juga mendapat impak yang positif daripada itu. Ya, pastinya. Dr. Hanif, kita ada seorang lagi pemanggil di Hello Doktor pada hari ini. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Okey, saya Cik Tar daripada Batua. Okey, Cik. Saya nak bertanya dengan doktor. Ya. Okay. Saya adalah pesakit major depression, dyshemia dan juga anxiety disorder. Saya nak bertanya, adakah penyakit saya ni akan sembuh sepenuhnya ataupun sebaliknya dan juga tip-tip dia. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih Cik Ta dari Pulau Pinang. Baik, Dr. Hanif. Hawa, kalau boleh, saya tidak begitu dengar tadi. Katanya penyakit anxiety disorder apakah boleh sembuh tadi? Depression. Adakah boleh sembuh sepenuhnya pada tahap ketiga sekarang ini? Baik, soalan ini agak spesifik. Cik Ta, pertama terima kasih atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Soalan ini very case to case basis di mana kita harus melihat kembali kes Cik Ta itu sendiri pada waktu bila, apakah tahap pada awalnya apabila mereka Cik Ta pergi meminta perbantuan daripada professional help
help tu, apakah tahap dari segi depresi itu sendiri, apakah mild, moderate ataupun severe. So apabila itu telah berlaku daripada aspek itu, akan diberikan pengobatan, dan daripada pengobatan akan dilihat kembali respons daripada masalah kemurungan itu sendiri. Dia ada jangka waktu, dia ada durasi. So apa yang saya cadangkan adalah sebaiknya berbincang dengan doktor cipta sendiri untuk bertanyakan soalan ini. Dia akan lebih tahu keadaan cipta sendiri dan juga faktor-faktor risiko, apa yang pernah berlaku dan sebelum ini bila kemurungan, apa saja yang pernah berlaku. So konteks, it's very contextual. So saya cadangkan cipta untuk bertanya kembali kepada doktor yang merawat. InsyaAllah dia akan berikan penerangan yang baik tentang hal ini. Ya, baik. Dr. Rusni, kalau kita lihat manusia ni sebenarnya bukan semua mudah berkongsi masalah. Ada yang lebih suka untuk pendam. Tetapi berkongsi masalah biasanya dengan rakan-rakan ataupun keluarga. Tetapi melalui talian kasih, biasanya akan dikongsikan kepada seseorang yang kita tidak kenal kan. Pastinya ada rasa takut-takut tu. Kita nak tahu bagaimana penerimaan mereka yang memanggil talian kasih itu. Tapi sebelum Dr. Rusni jawab, kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Bangun atau tidur, hidup saya seakan-akan bermimpi kerana mengenal pasti yang realiti dan halusinasi ialah salah satu cabaran yang besar dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Nazrin dan ini kisah hidup saya sebagai seorang pesakit schizoaffective disorder. Sebagai seorang pesakit, saya akan mengalami halusinasi yang melibatkan 5 deria saya. Saya boleh melihat manusia ataupun makhluk pelik dan juga mendengar suara-suara yang tidak wujud. Contohnya, jika saya mengunjungi sesebuah kafe yang dikunjungi oleh 10 orang pelanggan, mungkin pada saya boleh lihat lebih daripada 10 orang pelanggan. Pada awalnya memang agak mencabar untuk membezakan yang sebenar dan halusinasi. Lama-kelamaan, perbezaan di antara dua alam itu boleh dikenal pasti, iaitu cara pemakaian, keberadaan mereka dan juga tona warna mereka. Yang halusinasi selalunya warnanya lebih pekat dan cerah. Salah satu cara saya untuk mengawal emosi atau mengatasi kecelaruan mood saya ialah berborak dengan isteri saya, Nur Jihada, dan juga sahabat-sahabat karib saya. Saya juga menjadi ahli advokasi yang berbicara tentang isu-isu kesihatan mental dan aktif di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Kita hanyalah manusia yang lemah dan fitrahnya akan mendapat penyakit pada suatu hari nanti, sama ada fizikal ataupun mental. Namun, kedua-dua penyakit boleh dirawat dan kedua-dua penyakit boleh dikawal dan disembuhkan. Pemakanan yang sihat sangat penting bagi pengidap diabetes sebagai sebahagian daripada penjagaan diri diabetes mereka. Pelan penggantian makanan MRP dapat diterapkan sebagai sebahagian daripada program penjagaan diabetes dan berat badan. Terima kasih kepada anda kerana masih setia bersama kami di Hello Doktor. Baik Dr. Rusni, kalau boleh Dr. Rusni kongsikan kepada penonton-penonton kita kenapa jangan bimbang, jangan takut, jangan malu untuk kongsikan ataupun luahkan perasaan mereka di talian kasih, Doktor. Okey, terima kasih Awa. Ya. Memang biasanya pemanggil ni bila kita dapat panggilan, dia berada dalam keadaan cemas, takut, bimbang dan sebagainya. Tapi memandangkan kaunselor di talian kasih inilah kaunselor terlatih. Ya. Jadi segala perkara-perkara, perasaan-perasaan yang mencemaskan itu akan dikendalikan dengan baik. Kemudian tu setakat yang saya dapat maklum balas daripada pemanggil biasanya bila kita tanya apa yang membawa kepada mereka menghubungi talian kasih, mereka akan mulakan dengan
dia hanya nampak talian kasih je buat masa ni, dia kata. Dan lagi pun ada yang kata dia segan sebenarnya kalau dia nak hubungi nak bagi tahu jiran ke, nak bagi tahu sahabat ke, keluarga, dia segan. Jadi dengan talian kasih ni dia lebih yakin dan dia lebih percaya, selamat, dan dia tak rasa segan tu. Jadi alhamdulillah kita akan bantu, tapi kita tak maklum ajalah melalui talian kasih ni sebab kita hanya terbatas dan kita tak nampak wajah. Kita hanya menggunakan telefon. Jadi kadang-kadang yang menjadi kekangan adalah gangguan talian itu sendiri. Baik. Namun kaunselor ni dia memang terlatih sebagaimana saya katakan tadi, dan memang dia kaunselor berdaftar. Jadi tidak ada isu kat situ kerana mereka akan menggunakan kemahiran dalam mendengar, kemahiran nada suara, dan mengenal pasti kandungan penceritaan pemanggil itu. Baik. Jadi saya rasa dengan cara ni insya-Allah pemanggil dapat dibantu. Jadi dan saya kalau kita tengok kan kes-kes yang mereka hubungi talian kasih ni, biasanya mereka dalam keadaan emergency. Dia nak bantuan tu ketika itu juga. Jadi dengan cara tu kita tak boleh nak teroka banyak sangat tahu sebab kita nak fokus kepada keadaan dia ketika itu. So Perlu dalam keadaan tenang ya doktor? Ya, kita akan tenangkan dulu. Itu langkah pertama lah. Kena tenangkan dulu mereka. Lepas dia tenang, kemudian barulah kita akan lihat akses apa kesan kepada diri dia. Dia punya keselamatan diri dia ataupun keselamatan. Dr. Rusni, kita ada soalan sebenarnya di laman media sosial kita untuk Dr. Rusni. Daripada SN Zah, aktiviti apa yang boleh doktor cadangkan selain daripada social media dan gadget untuk kami lakukan dalam waktu PKP ini demi kesihatan mental kami? Pastinya ini antara soalan yang banyak ditanyakan oleh pemanggil kepada Dr. Rusni. Kalau boleh doktor kongsikan apa yang boleh mereka lakukan selain daripada melihat gadget ataupun menggunakan handphone sebagainya. Okey, baik. Terima kasih dengan soalan tu. Kita tahu masa PKP ni pergerakan kita terbatas. Dan kita tak boleh elak daripada isolasi sosial. Maksudnya kita tak boleh berjumpa dengan orang. Dan kalau kita berjumpa, kita kena jaga SOP dan sebagainya. Dan banyak masa dihabiskan di rumah. Jadi apa yang perlu kita buat? Cara mudah ialah schedulekan kita punya jadual kita. Jadual kita tu diskedulkan dan ditambahkan aktiviti-aktiviti seperti aktiviti ingat tak masa-masa biasa cuti sekolah. Masa cuti sekolah kan kita pelbagaikan aktiviti bersama anak-anak. Kita masih bebas dalam rumah. Kalau tak ada permainan indoor games, kita boleh tingkatkan. Kita boleh bersama-sama dengan anak. Cuma isunya kadang-kadang Hawa dan juga pendengar, dia sebagaimana Dr. Hanif katakan tadi, ibu bapa tu sendiri stres. Jadi bila ibu bapa itu stres, komunikasi antara pasangan jadi dalam suasana panas, dia memberi kesan tau kepada persekitaran rumah. Jadi di sinilah kuncinya. Pastikan hubungan suami isteri tu dalam keadaan yang menyeronokkan. Berkasih sayang, kemudian tu anak ni dia akan dapat aura tu. Sebenarnya bermula dari pucuk pangkalnya ya Dr. Rusni? Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Rusni kerana bersama kita pada petang ni. Jaga diri ya Dr. Rusni. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Baiklah Dr. Hanif, kita ada soalan oleh penonton kita di Facebook untuk doktor. Okey, adakah orang yang mengalami masalah mental boleh mengambil pil atau ubat penenang sebagai salah satu langkah untuk bagi ketenangan seketika daripada memikirkan masalah yang mereka hadapi? Adakah pil atau ubat ini dapat membantu mengurangkan masalah kesihatan mental yang dihadapi? Okey, Dr. Hanif ditanyakan mengenai pil penenang. Komen doktor. Baik, terima kasih kepada yang bertanya soalan itu sebentar tadi.
So sebaiknya perkara pertama yang kita lakukan apabila kita mempunyai masalah ataupun kita punya masalah kesihatan mental ini adalah pertama adalah awareness, kesedaran. Ya. Apakah gejala-gejala yang kita ada dan sebagainya. Dengan mengetahui gejala-gejala tersebut, perkara pertama yang kita harus lakukan adalah kalau dalam waktu pandemik ini seperti tadi Dr. Rusni ada sebutkan, kita boleh mengkontak talian psikososial yang ada. Tapi Ya. sekiranya talian psikososial itu tidak mungkin tahapnya lebih serius dan perlu mendapatkan rawatan lebih lanjut, saya cadangkan daripada mengambil ubat over the counter ni banyak risikonya sebab kita tidak tahu apakah diagnosisnya, apakah penyebabnya, apakah kesan sampingannya Ya. So it has to be done in a very professional manner. Apa caranya adalah di sini saya ingin ceritakan sedikit bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan. Ya. Selain daripada talian psikososial tadi, apa yang boleh dilakukan adalah sekiranya memerlukan satu konsultasi secara profesional, bolehlah melakukan saringan kesihatan minda dan setelah itu bolehlah ke klinik kesihatan yang terdekat di kawasan perumahan anda ataupun kita juga mempunyai satu pusat kesihatan mental masyarakat yang kita namakan sebagai Mentari. Dan di Malaysia ini kita mempunyai 28 mentari di seluruh Malaysia. Di mana di pusat mentari ini kita melakukan konsultasi saringan kesihatan mental dan juga akan dapat appointment untuk berjumpa dengan doktor ataupun counselors dan juga clinical psychologist untuk bersama-sama melihat dan mensaring ataupun melihat apakah masalah dan sekiranya ada masalah ataupun diagnosis akan ditreat dengan cara yang betul. Dan ubat saya bukan satu solution kerana kebanyakan masalahnya tidak memerlukan ubat. Ubat adalah pada waktu ataupun tahap yang lebih serius. Dan cara kita melihat adalah lebih daripada biopsychosocial. Bio mungkin kalau perlukan ubat, kalau tidak aspek psikologi, apa yang boleh kita lakukan. Mungkin ada intervensi daripada kaunselor, clinical psychologist dan sebagainya. Dan juga aspek sosial itu sendiri. Kerana apabila masalah itu adalah masalah sosial, kita mencari cara ataupun teknik yang boleh kita lakukan sehingga satu rawatan inilah rawatan yang holistik, bukan ubat semata-mata tetapi semua kita lakukan. Itulah teknik rawatan yang terbaik. Baik. Terima kasih Dr. Hanif. Sedikit sebanyak itu merumuskan topik kita pada hari ini sebelum bertindak ataupun bercadang untuk mengambil pil dan sebagainya. Dapatkan konsultasi ataupun nasihat daripada mereka yang bertauliah, mereka yang pakar. Terima kasih Dr. Hanif kerana bersama Hello Doktor pada hari ini dan perkongsian daripada doktor pada hari ini pastinya memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Sama-sama Hawa. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Baiklah, kepada anda semua penonton Hello Doktor, pada ketika ini kita harapkan anda semua kekal tenang. Jika anda mempunyai jika anda mempunyai masalah yang ingin dikongsikan, anda juga boleh hubungi talian kasih 15999. Nampaknya Hello Doktor pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami dari awal siaran sehinggalah sekarang. Baiklah, Ahad depan Hello Doktor akan kembali dengan topik Long COVID. Jumpa lagi Ahad 5.30 petang hanya di TV3. Saya Hawa Rizwan undur diri dahulu. Assalamualaikum.